Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini untuk membawa Anda semua menyelami mauduk pidato saya yang berbunyi, bijak urus wang, kunci bebas hutang. Sebelum bibir menitip kata membawa wacana, bijak urus wang, kunci bebas hutang, sambutlah salam sejahtera, salam Malaysia prihatin, dan salam Bulan Literasi Kewangan Kementerian Pendidikan Malaysia 2020. Semarak kasih sekalung budi saya sampaikan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi berkarisma, penjaga masa yang setia kepada masa dan ketikanya, div-div kehormat, dan seterusnya para hadirin pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan pembuka tirai. Sebelum bahtera saya layarkan, sebelum layar saya kibarkan, sebelum lidah mengatur bicara, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato yang akan saya persembahkan pada kali ini. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, bijak ditakrifkan sebagai orang yang selalu menggunakan akalnya, pintar, pandai, dan tidak melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Perkataan urus didefinisikan sebagai kendali, manakala uang pula ditakrifkan sebagai duit atau pendapatan individu. Seterusnya, frasa kunci bebas merupakan perbuatan menjaga atau mengendalikan duit dan pendapatan secara sempurna dan efektif. Seterusnya, frasa kunci bebas hutang pula didefinisikan sebagai cara dan tips untuk mengelakkan diri daripada belenggu peminjaman wang. Secara konotasinya, bijak urus wang kunci bebas hutang membawa maksud kepintaran mengendalikan wang merupakan jalan keluar dan mengelak daripada dihimpit hutang. Persoalannya, apakah perancangan wang yang efektif supaya kita bebas daripada genggaman hutang? Hadirin yang dihormati sekalian, setiap individu perlu mengetahui bahwa harga barang semakin meningkat tahun demi tahun. Nilai mata wang negara juga semakin berkurang dan kuasa beli juga semakin menurun. Sebagai contoh, mata wang yang bernilai RM50 Malaysia dahulu mampu membeli banyak barang. Namun, pada zaman kini, wang tersebut hampir tidak bernilai. Siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini? Tidak perlulah menuding jari kepada mana-mana pihak. Kerana sebagai seorang rakyat marhain, kita perlu mengambil inisiatif sendiri dengan sentiasa bijak dalam menguruskan kewangan. Jika tidak, akibatnya risiko untuk Anda membebankan diri dengan pelbagai hutang adalah tinggi dan akhirnya terjerat ke kancah muflis. Saudara yang dikasihi sekalian, merenung hujah saya yang pertama, yaitu mengatakan tidak kepada pembelian menggunakan kad kredit. Kita memahami bahawa kad kredit memudahkan proses jual beli. Namun, sebenarnya kad ini sangat berbahaya kerana melekakan si pembeli. Contohnya, kad kredit sebenarnya memberi tanggapan kepada pengguna bahawa mereka mempunyai lebih banyak wang daripada apa yang mereka belanjakan. Oleh itu, tanpa memikirkan dengan waras dan implikasinya, pengguna akan berbelanja seperti gadai bergolok. Kesannya, apabila wang dalam kad kredit habis, pengguna akan terjerumus dalam hutang, malah pendapatan yang belum diterima telah pun ditolak. Tuntasnya, uruslah wang dengan bijak agar dapat hidup bebas daripada cengkaman hutang. Warga pendengar yang budiman,
Pidato ini tiada selingan. Lantaran itu, izinkan saya membawa hadirin sekalian kepada hujah saya yang kedua, yaitu bersederhana ketika berbelanja. Hal ini karena kita sedia maklum bahwa manusia dan sikap tamak serta nafsunya sudah seperti isi dengan kuku. Bak kata pepatah, semakin besar periuk, maka semakin besarlah keraknya. Sifat bersederhana amatlah ditekankan oleh setiap agama demi membina individu yang tinggi rohaninya. Demi mengelakkan diri daripada hutang, kita sepatutnya mengutamakan keperluan daripada kehendak dengan pendapatan sendiri. Dengan adanya sifat bersederhana dalam diri, pastinya semua akan dipenuhi dengan izin Tuhan yang Maha Pemurah. Kesimpulannya, kita haruslah mengukur baju di badan sendiri sebelum berbelanja supaya kita mampu hidup tanpa perlu berhutang. Hadirin yang dikasihi sekalian, indikator saya yang seterusnya adalah menyediakan belanjawan pribadi sebagai langkah mengurus keuangan. Belanjawan pribadi adalah anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan boleh guna individu dalam tempoh tertentu. Umpamanya, penyediaan senarai barang keperluan, yaitu barang tahan lama serta menyeimbangkan pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan. Hal ini ditekankan supaya individu boleh mendahulukan perkara yang penting, mendorong individu untuk menabung, serta mengelakkan inflasi dan hutang. Melalui cara ini, kita bukan sahaja dapat menjimatkan uang, malah juga dapat memastikan pendapatan boleh guna tidak dibazirkan untuk barang-barang yang tidak diperlukan. Ringkasnya, belanjawan pribadi merupakan satu langkah yang bijak untuk memastikan diri bebas daripada kepompong hutang. Hadirin yang setia, secara konklusinya, kita harus bijak untuk mengurus pendapatan bulanan serta perbelanjaan dengan baik dan mengelakkan diri daripada berhutang. Kita bukan sahaja dapat hidup dengan bebas, malah juga terhindar daripada dikejar lintah darat maupun hutang keliling pinggang. Jadikanlah berita harian pada 8 November 2019 yang bertajuk "Bunuh Diri Tak Tahan Diburu Along" sebagai pengajaran. Kes seperti ini sudah pastinya membuka mata semua orang akan pentingnya mengurus uang dengan bijak. Jika berkeras untuk tamak berbelanja, ingatlah betapa hebatnya tekanan keuangan yang boleh mengakibatkan kes-kes kematian. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya suka mengingatkan kepada halayak bahwa jangan sesekali mengutamakan nafsu berbelanja demi mengorbankan kesejahteraan hidup. Selain daripada bebas hutang, kita juga tidak perlu menyusahkan orang yang berada di sekeliling kita, seperti keluarga, kawan-kawan, dan sebagainya. Melalui pengurusan uang yang bijak, kita sebenarnya akan mendapat peluang untuk bersedekah kepada orang yang lebih memerlukan, dan secara langsung menjadi tabung pahala di akhirat. Demikianlah pidato saya pada kali ini. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih.